Terima kasih kepada grup Gema Nur Iman, tim pengurusan Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Rosniati binti Mansur dan saf pentadbiran Gema Nur Iman. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniati selaku Presiden Gema Yasin Nur Iman dan seluruh para AJK-nya, dan seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada pagi ini kita seperti biasa, kita menyambung kuliah kita yang berdasarkan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Jadi hari ini kita masih lagi berada pada tafsir surah Al-Kahfi, dan hari ini kita nak masuk pada muka surat 29. Muka surat 29 baris yang di bawah sekali. Muka surat 29 baris yang di bawah sekali. Baik. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Baik. Ya, apa tu?
bermula daripada ayat 102 lah. Betul ke? Bermula daripada ayat 102 hinggalah pada ayat 106. Ya Ustaz. Okey. Yang bermaksud apa hasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya. Maka adakah sangka oleh segala orang kafir itu bahawa ambil mereka itu akan hamba-hambaku daripada lain aku itu perbuat Tuhan sembah. Tiada jadi kemurkaan aku dan tiada aku seksa itu. Jangan sangka siapa yang sembah lain daripada aku seperti malaikat dan Isa dan Uzair itu wajib murkaku dan seksaku. Apa maksud dia? Baik, jadi para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Yang mana kita ayat ni sambungan daripada ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah Ta'ala menerangkan pada kita bila saja manusia dibangkitkan di akhirat, di mahsyar, maka pada saat itu tiba masa Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada orang-orang kafir akan neraka Jahannam. Dan Allah Ta'ala menjelaskan orang kafir ni lah di dunia dahulu golongan yang telah buta mata hati mereka dan tertutup mata mereka yang menyebabkan mereka ni tidak kenal Allah dan tidak kenal Al-Quran, tidak kenal Islam. Kemudian mereka ni juga kata Allah masa di dunia dahulu yang mana mereka ni tidak berkemampuan nak mendengar apa-apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang bermaksud telinga mereka ni tidak berkemampuan. Makna tidak berkemampuan, maksudnya mereka membenci. Benci nak mendengar Al-Quran, mereka benci nak dengar peringatan, mereka benci nak mendengar perkara-perkara yang datang daripada Allah dan Rasul SAW. Jadi pasal itu mereka jadi kafir, pasal itu mereka jadi munafik, pasal itu mereka jadi orang yang zalim, jadi orang yang maksiat derhaka, pasal mereka benci mendengar apa saja kebaikan, peringatan, pengajaran yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Jadi bila saja mereka benci dengan perkara-perkara tersebut, maka mereka akan benci juga kepada manusia yang menyampaikan itu. Itu dia. Jadi maknanya orang yang menyampaikan juga akan dibenci oleh golongan itu. Itulah. Maka itulah yang berlaku sepanjang zaman hinggalah pada hari ini. Maka mereka membenci para alim ulama, mereka benci kepada para pendakwah, mereka benci kepada mana-mana saja manusia yang menyampaikan ajaran Islam, yang menyampaikan manusia akan kebenaran Islam, yang mengajak manusia kembali kepada Islam, kepada agama Allah yang benar ini. Maka ini yang berlaku sepanjang zaman. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat, disebabkan sifat mereka itulah yang menyebabkan mereka jadi golongan yang kafir, golongan yang ingkar, golongan yang munafik, maksiat, derhaka dan sebagainya, yang menyebabkan kata Allah, bila bangkit di mahsyar, bila bangkit di akhirat, Allah akan perlihatkan pada mereka, Allah akan tunjukkan pada mereka, atau Allah dekatkan pada mereka neraka Jahannam yang amat dahsyat itu. Itulah kesudahan bagi manusia yang kufur, yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat hari ini Allah tanya pula. Allah tanya pada siapa ni? Allah tanya pada orang-orang kafir tadi. Allah tanya pada orang kafir tadi nak. Orang kafir tadi. Allah tanya pada orang yang derhaka tadi. Allah tanya macam mana? Afa hasibal ladina kafaru.
Tu apa maksud dia? Adakah orang-orang kafir itu menyangka? Ni Allah tanya pada puak-puak ni, apakah orang-orang yang kafir itu menyangka ayyattakhidhu ibadi min duni awliya, bahawa mereka dapat menjadikan hamba-hamba aku sebagai penolong dan pembantu selain daripada aku. Apa maksudnya? Maksudnya Allah nak beritahu pada kita macam mana orang kafir ni mereka telah mengambil hamba-hamba Allah. Yang dimasukkan hamba-hamba Allah ni manusia lah. Makhluk-makhluk ni. Mereka mengambil manusia-manusia sebagai pembantu mereka selain daripada Allah Ta'ala. Tu maknanya mereka ambil muslimin dan muslimat, mereka ambil apa orang kata makhluk sebagai pembantu dan mereka tak ambil Allah sebagai pembantu. Allah gunakan ayat ni min duni awliya. Awliya ni para muslimin dan muslimat. Apa yang disebut awliya ni sebagai pembantu lah. Jadi awliya ni juga maknanya yang kata dia bukan pembantu biasa tau. Maknanya dia sebagai orang kata bantu tu sampai sayang lah, sayang. Tu. Macam tu. Yang kita dengar perkataan wala awliya, itu yang menunjukkan yang mana sayang sungguh. Maknanya mereka ni dok ambil makhluk sebagai pembantu, yang mana makhluk ni mereka anggap bukan pembantu biasa, sampai mereka ni amat sayang pada makhluk tersebut. Sampai mereka dok tolak Allah, sampai mereka ni tak percaya pada Allah. Macam tu sekali tu. Boleh faham tak? Muslimin dan muslimat, boleh faham ke tak ni? Senyap aja, ngantuk. Tidur. Ada Ustaz, khusyuk pendengar, tak terganggu insya-Allah. Saja nak test tengok hujan ni. Ada. Gelap nak hujan. Aduh apa sangat Ustaz weh, takut geger pula bunyi suara. Okey, beres. Galik dengar dah ni. Okay. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi maksudnya mereka ni kata Allah, yang mana mereka jadikan pembantu selain daripada Allah tu sebagai pembantu yang sungguh-sungguh untuk mereka. Sampai mereka sayang sungguhlah, sayang pada makhluk, sayang pada manusia lebih daripada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Ni bahaya ni. Jadi mereka sangka pembantu-pembantu ni boleh membantu mereka lah. Mereka dah sangka makhluk-makhluk ni boleh membantu mereka lah. Mereka dah sangka macam tu. Tu dia. Jadi kalau kita tengok kitab tafsir kita ni, dia kata ni, saya ulang balik dia kata sini, maka adakah sangka oleh segala orang kafir itu bahawa ambil mereka itu akan segala hamba-hambaku daripada lain aku itu. Perbuat Tuhan. Jadi ulama tafsir ni kata mereka sampai ke tahap menjadikan makhluk itu bukan sekadar pembantu biasa, sampai mereka anggap mereka ni sebagai Tuhan pula. Tu. Mana sampai melampau macam tu dah. Sampai melampau mereka anggap mereka ni macam Tuhan dah. Maknanya kalau mereka tak ada, tak boleh buat apalah kita ni. Macam tu lah. Kalau dia tak ada, tak boleh makanlah aku. Kalau dia tak ada, tak boleh hiduplah aku. Macam tu, sampai taretu lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ni dia fikir makhluk yang bagi makan ke dia, dia fikir manusia bagi rezeki ke dia. Dia fikir semua ni, dia kata ni makhluk-makhluk ni lah yang menentukan kehidupan dia okey tak okey, baik ke tak baik. Macam tu pula. Tu muslimin dan muslimat. Jadi ni disebut dalam kitab tafsir ni, mereka perbuat Tuhan. Ni. Tiada jadi kemurkaan aku dan tiada aku seksa. Jangan kamu fikir bila kau buat macam tu aku tak murka. Jangan kamu fikir bila kau buat macam tu aku tak seksa kamu. Jangan sangka macam tu.
Jangan fikir kamu akan selamat disebabkan perbuatan kamu macam itu. Tu masuk dia, kata Allah. Kan para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pasal mereka ni duk seronok, ya, bila saja duk buat macam tu, duk ambil makhluk sebagai Tuhan ni, duk bergantung pada makhluk sangat ni, mereka rasa cara mereka betul lah tu. Betul sangat lah tu. Dan mereka pula rasa okey je aku duk bergantung ke orang ni, okey je aku, rezeki makin banyak, makin kaya aku, makin hebat aku. Macam tu. Kira aku ni macam tak ada masalah apalah. Tu dia. Dia rasa macam tu. Jadi Allah kata jangan kau fikir macam tu lah. Jangan fikir Allah akan biarkan kau macam tu saja. Jangan fikirlah. Jangan fikir macam tu. Jangan kamu sangka Allah akan biarkan engkau macam tu saja. Jangan fikir perbuatan kamu tu Allah tak murka. Jangan fikir perbuatan kamu tu menyebabkan kamu akan diseksa. Jangan fikir macam tu, kata Allah. Tengok. Muslimin dan muslimat, dia kata lagi, jangan sangka siapa yang sembah lain daripada aku. Seperti malaikat dan Isa dan Uzair itu. Wajib murka aku dan seksa aku. Dia bagi contoh. Ulama tafsir ni bagi contoh. Dia kata contohnya, macam mana kat dunia ni, ada manusia menjadikan malaikat itu sebagai sembahan. Mereka jadikan malaikat sebagai sembahan mereka, makhluk ni. Sembahan mereka. Mereka dah yakin malaikat lah yang bagi kebaikan pada mereka. Mereka dah yakin malaikat tu lah yang bagi macam-macam rezeki pada mereka. Tu dia. Padahal malaikat ni hanya ditugaskan oleh Allah. Malaikat hanya melaksanakan tugasan yang diperintahkan oleh Allah. Ini tugasan malaikat. Muslimin dan muslimat. Kalau sekiranya Allah kata malaikat buat gini, buat ginilah dia. Malaikat bagi tu, bagitulah dia. Dia follow, dia ikut saja perintah Allah Ta'ala malaikat ni. Pasal itu bila kita mengaji bab tauhid, duk masuk rukun iman, bila saja ulama membahaskan pasal rukun iman yang kedua, itu beriman kepada para malaikat Allah. Ulama kata maksud yang dikatakan beriman kepada para malaikat Allah itu ialah kita berkeyakinan yang mana malaikat Allah ini ciptaan Allah, makhluk Allah, satu makhluk yang taat pada Allah. Satu makhluk yang mengikut perintah-perintah Allah dan makhluk yang tidak pernah derhaka kepada Allah Ta'ala. Tu dia. Muslimin dan muslimat tu malaikat. Dia hanya ikut perintah Allah saja. Jadi pasal itu tak boleh kita nak kata malaikat ni yang berkuasa. Malaikat ni yang buat macam ni, dia berkuasa. Malaikat ni dia ada kuasa. Malaikat ni lah yang menentukan. Tak, bukan. Malaikat hanya hamba Allah, makhluk Allah mengikut perintah Allah saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jangan jadi macam golongan Yahudi. Satu hari ni para muslimin dan muslimat, satu rombongan Yahudi datang bertemu dengan Nabi SAW. Bila saja bertemu dengan Nabi SAW, jadi mereka pun duk sembang lah dengan Nabi, duk berdialog lah dengan Nabi SAW. Duk dialog dengan Nabi ni macam-macam soalan tanya ke Nabi SAW. Dan setiap persoalan mereka tanya, Nabi jawab cantik, clear, complete. Setiap soalan mereka tanya, Nabi jawab satu persatu. Dan jawapan Nabi sangat memuaskan hati mereka. Kira puas hatilah jawapan Nabi ni, sungguh lah. Kira macam nak masuk Islam dah, bapa Yahudi ni. Tapi bila sampai soalan yang terakhir, bila sampai ke last question, sampai soalan yang terakhir, mereka tanya, siapakah malaikat yang menghantarkan wahyu kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, malaikat yang menyampaikan wahyu kepada aku ialah malaikat Jibril. Ni malaikat yang dok hantar wahyu pada aku, bukan pada aku je, pada semua rasul dihantar wahyu. Malaikat Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dengar macam tu, dia kata apa?
Yahudi kata kalau macam tu lah kami tak jadi masuk Islam. Oh, buat apa pula tu? Kenapa jadi macam tu? Tiba-tiba saja, tadi cantik macam nak masuk Islam dah. Bila saja dengar kata Nabi SAW, malaikat yang hantar wahyu ke Nabi, malaikat Jibril, orang Yahudi tu kata, tak jadilah masuk Islam, cancel lah. Begitu. Pasal apa? Mereka kata, kalau kamu kata, wahai Muhammad SAW, kalau kamu kata, yang menghantar wahyu itu ialah Mikail, kami setuju. Kami akan masuk Islam. Pasal Mikail ni geng kami, Mikail ni kawan baik kami. Tu. Adapun Jibril musuh kami tau. Oh pula dah. Ni Yahudi ni pening ni. Dia kata Jibril tu musuh kami. Pasal apa mereka dah kata Jibril ni musuh kami? Pasal kata Yahudi, pasal Jibril ni kata Yahudi, Jibril ni lah yang duk hancurkan, duk beri bala kepada nenek moyang kami, Bani Israel ni. Jadi pasal itu kami anggap Jibril sebagai musuh kami benci pada Jibril. Tapi kalau Mikail, kami on. Pasal Mikail ni lah yang bagi rezeki pada kami, yang bagi turun hujan pada kami, yang bagi kebaikan pada kami. Tengok ni perangai Yahudi, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bila saja mereka buat macam tu, Allah turun ayat dalam surah Al-Baqarah. Sekejaplah, saya tengok ayat ni. Surah Al-Baqarah ayat yang ke 97 sampai 98. Surah Al-Baqarah 97 sampai 98. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Tengok ayat ni lah surah Al-Baqarah. Turun ayat ni para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kata Allah, katakan siapa yang kata musuh dengan Jibril ni, maka sesungguhnya Allah turunkan padanya, pada Jibril itu atas hati kamu dengan izin Allah. Maknanya Jibril ni menyampaikan tugasan Allah, menghantarkan wahyu. Yang wahyu tersebut musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada padanya, wahudan dan hidayah, wa busyra dan berita gembira lil mukminin, kepada orang yang beriman. Dan Allah kata man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Barang siapa yang bermusuh dengan Allah, yang bermusuh dengan para malaikatnya, bermusuh dengan rasul-rasulnya, bermusuh dengan malaikat Jibril, bermusuh dengan malaikat Mikail, maka sesungguhnya Allah bermusuh dengan orang-orang yang kafir. Allah istihad. Maknanya kalau mereka kata mereka bermusuh dengan Jibril, maknanya Allah pun bermusuh dengan mereka. Ni kata Yahudi. Mereka ni membenci malaikat Jibril alaihissalam. Mereka anggap Jibril sebagai musuh mereka. Maka Allah kata mereka bermusuh dengan Jibril, bermaksud mereka bermusuh dengan Allah. Allah bermusuh dengan mereka. Ni para muslimin dan muslimat. Mereka dah kata Mikail pasal apa? Pasal mereka sebut tadi Mikail bagi rezeki pada kami. Padahal Mikail ikut perintah Allah saja. Mikail mengikut perintah Allah sahaja. Bukan kata Mikail ni berkuasa bagi rezeki pada makhluk. Tak. Mikail tugasannya itu bagi turunkan rezeki. Allah suruh. Ni muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau Allah nak sekat rezeki pada orang, pada seseorang, Mikail pun tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Tak ada pula Mikail kata, ya Allah, tak apalah, Allah sekat, aku bagi. Tak ada. Mikail pun tak boleh. Tak boleh. Mikail ikut je perintah Allah.
Tu muslimin dan muslimat. Jadi itu nak kata Yahudi, mereka ni duk kata apa? Duk macam menyembah Mikail lah. Mereka bergantung pada Mikail, yang kata Mikail ni sebagai pemberi rezeki pada mereka. Bahkan mereka bermusuh dengan malaikat Jibril. Bila mereka bermusuh dengan malaikat Jibril, maka Allah pun bermusuh dengan mereka. Itu dia. Pasal itulah muslimin dan muslimat sampai hari ni lah, kalau kita tengok orang Yahudi buat filem bila buat filem pelik-pelik sikit, filem-filem macam cerita sihir ke, cerita pasal malaikat ke, maka mereka akan menunjukkan Jibril itu satu malaikat yang jahat. Satu malaikat yang jahat, yang melanggar perintah dan sebagailah, yang derhaka sebagailah. Dia akan menunjukkan malaikat Jibril ni sebagai satu makhluk yang jahat. Ni kata Yahudi ni. Sebab tu dok tengok cerita orang putih ni, hati-hatilah lebih-lebih cerita-cerita yang macam tu. Cerita-cerita yang pelik-pelik ni, cerita pasal fantasi banyak ni, kan? Jadi mereka nak menggambarkan malaikat Jibril ni malaikat yang jahat. Tu dia. Muslimin dan muslimat, tu kena hati-hatilah. Macam kalau macam antara apa orang kata pembuat filem Yahudi terkenal ni, Steven Spielberg. Steven Spielberg tu Yahudi. Dia Yahudi. Jadi pasal itu cerita-cerita dia pelik-pelik sikit. Cerita-cerita dia pelik-pelik banyak lah. Steven Spielberg ni. Jadi pasal itu berhati-hati. Sebab kadang-kadang mereka masukkan unsur-unsur macam tadi yang menunjukkan ada malaikat jahat, malaikat yang derhaka pada Allah. Nak menunjukkan apa adanya orang kata yang macam itulah. Sangat bahaya. Jadi pasal itu para muslimin dan muslimat, kembali pada kitab kita, ulama kitab kita ni kata ada yang nak sembah malaikat macam Yahudi tadi, yang beranggapan malaikat Mikail yang bagi rezeki pada mereka. Dan kata lagi, dan Isa. Ni macam mana ada manusia yang menyembah Nabi Isa alaihi salam, yang padahal Nabi Isa alaihi salam ialah seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul, bukannya Tuhan. Seperti mana yang didakwakan oleh golongan Nasrani, yang menyatakan Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Tu berat tu. Dok kata macam tu dan dimasukkan dalam akidah Trinity mereka. Ni bahaya ni para muslimin dan muslimat. Jadi mereka beranggapan Nabi Isa ni sebagai Tuhan. Mereka beranggapan Nabi Isa boleh bagi rezeki pada mereka dan sebagainya. Padahal Nabi Isa hanyalah seorang manusia, hamba Allah, yang juga Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bahkan perkara macam ni, orang kata apa, sepanjang zaman lah, sampai hari ni lah dok kata macam tu, tak habis-habis. Dok kata Jesus Christ, kan, tak habis-habis macam tu lah. Muslimin dan muslimat dok anggap Nabi Isa ni Tuhan, turun ke dunia untuk disalib supaya manusia dekat dunia ni diampun dosa-dosa. Macam-macam dia punya cerita dah. Cerita yang tak betul ni. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Padahal Nabi Isa ni manusia. Nabi Isa ni manusia Rasulullah. Yang akhirnya diangkat oleh Allah Ta'ala, Nabi Isa ni. Tiba saat Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah bila nak kiamat nanti. Bila nak kiamat nanti, tunggulah kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Tu dia. Jadi itulah kepercayaan kita, akidah kita. Adapun orang Nasara, Kristian, menganggap Nabi Isa dah mati. Dianggap Jesus Christ itu telah mati, disalib. Dan kalau kita pergi ke Palestin, muslimin dan muslimat,
ada satu gereja yang besar di Palestin, yang mana gereja itu satu gereja yang sangat ramai orang datang. Dikatakan satu dunia dok ziarah gereja tu. Ni gereja yang kita baca sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab yang pergi ke Palestin, dibawa melawat dan dimasuk ke gereja tersebut. Sayyidina Umar ni masuk gereja tersebut. Dan bila tiba masa Sayyidina Umar nak solat, maka dikata pada Pop Kristian tu, Sayyidina Umar kata dia nak solat. Jadi Pop ni kata, solatlah dalam gereja ni, kita sediakan tempat. Kata Pop tu. Maka Sayyidina Umar kata, tidak, aku nak solat di luar gereja. Jadi pendek cerita, Sayyidina Umar pun solat dekat luar gereja. Okey, bila dah solat tu, okeylah habis. Jadi muslimin dan muslimat, tak lama lepas daripada tu, tak tahulah tahun bila, tempat Sayyidina Umar semayang tu, dibina masjid. Masjid yang dinamakan Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai hari ni masih ada masjid tersebut. Mungkin ada yang pernah pergi Palestin kan, ziarah kan, tengok. Pergi kat masjid tu. Kita pergi Al-Aqsa dan pergi juga tengok masjid Sayyidina Umar. Hebat masjid tu. Yang memang bersebelahan dengan gereja tersebut. Memang bersebelahan. Dan memang pada gereja tu ramai orang datang pasal mereka anggap gereja ni gereja yang paling suci lah bagi puak-puak Kristian ni. Selain daripada Vatican City, mereka beranggapan gereja itu satu gereja yang cukup mulia bagi orang Kristian. Pasal apa? Pasal mereka beranggapan di sinilah adanya makam Nabi Isa alaihi salam. Mereka beranggapan macam tu. Mana dalam tu adalah kononnya makam Nabi Isa. Kononnya ada makam Nabi Isa. Dalam gereja tu ada satu ruang, ada satu tempat. Di situ para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mereka beranggapan adanya makam Nabi Isa alaihi salam. Dan pada makam Nabi Isa itu konon-kononnya dikeliling pada makam itu adanya macam ruang-ruang mazhab Kristian. Tu dia. Mana semua mazhab Kristian berkumpul situ. Kristian Ortodoks, Kristian apa lagi? Protestan, Kristian entah macam-macam lah. Jadi semua berkumpul kat situ lah. Begitu. Jadi muslimin dan muslimat, maka mereka beranggapan di situlah makam Nabi Isa. Kita kena ingat, sebagai orang Islam, kita berkeyakinan bukan begitu. Sebab Nabi Isa dia tak mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah naik ke langit. Maka tidak ada makam. Tidak ada lah. Jadi yang kata makam tadi orang Kristian, dia kata di situ makam Nabi Isa. Bahkan muslimin dan muslimat kalau masuk dekat gereja tersebut, masuk kat gereja tersebut, yang mana muslimin dan muslimat, orang kata, bila masuk pada gereja tersebut, yang mana di hadapan pintu gereja itu, didapati ada satu batu lepeh. Batu lepeh yang agak panjang dibaringkan di hadapan pintu utama gereja tersebut. Maka pada batu itu orang kata orang Kristian ni dok puja batu tersebut. Dok pegang-pegang, dok letak barang. Pasal apa? Ambil berkat dari batu tersebut. Pasal apa? Pasal mereka beranggapan dekat atas batu itulah tempat diletaknya mayat Nabi Isa. Tu. Dekat batu tu, dekat belakang batu tu ada lukisan mural dekat dinding yang menunjukkan konon-konon Jesus Christ ni dok berbaring atas batu tersebut, mayat dia. Tu dia. Jadi pasal tu batu tu sangat dihormati, dimuliakan oleh orang-orang Kristian. Tu. Jadi itu akidah kepercayaan mereka tak betul lah. Jadi akidah kepercayaan kita, Nabi Isa diangkat ke langit. Maka di mana Nabi Isa diangkat? Nabi Isa diangkat di Palestin. Nabi Isa diangkat di Palestin. Di situlah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Dan ditempatkan satu tempat di atas langit. Di mana tu hanya Allah yang tahu. Yang pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa di sana masa Isra' dan Mi'raj. Jadi muslimin dan muslimat, tiba saat Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah
juga di Syam lah, di Syam Syam ni maknanya Palestin, Syria semualah. Maka di situlah akan turunnya Nabi Isa alaihissalam bila nak kiamat nanti. Maka bila Nabi Isa turun di dunia nanti, nak kiamat nanti, kata Nabi SAW pada saat itu akan dipatah-patahnya salib. Tu dia. Akan dipatah-patahnya salib. Ulama kata masuk dipatah-patahnya salib, maknanya nak kata Nabi Isa akan mengislamkan orang Kristian nanti. Tu dia. Nabi Isa akan mengislamkan orang Kristian nanti. Jadi mereka akan membuang salib-salib, mereka akan masuk Islam. Sebab itu para muslimin dan muslimat, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menerangkan golongan yang akan sambut, yang akan iring Dajjal adalah Yahudi. Yahudi. Pasal apa? Pasal Kristian kebanyakannya dah masuk Islam pada masa itu. Itu dia. Yang kata Nabi ada 70,000 lebih orang Yahudi akan mengiringi Dajjal bila Dajjal muncul nanti. Jadi kebanyakan orang Kristian dah masuk Islam. Tu muslimin dan muslimat. Mungkinlah mana Kristian di Palestin kot. Kalau kita tengok apa muslimin dan muslimat, sebab kalau kita tengok ada sebahagian Kristian di Palestin ni, mereka dengan Islam okey. Dengan Islam okey. Macam saya sebut tadi kan, macam Masjid Sayyidina Umar tu sebelah gereja tu je. Jadi yang dok jaga masjid itu, yang pegang kunci masjid itu, pegang kunci pagar masjid itu ialah orang Kristian. Dan setiap waktu dia akan buka lah, dia akan buka, kemudiannya kalau orang datang ziarah dia akan buka. Dia memang tak ada masalah. Dah orang kata kalau ikut ceritanya dah berkurun-kurun macam tu. Maknanya daripada zaman dulu sampai hari ni memang orang kata kunci tu diwarisi oleh keluarga tu, keluarga Kristian tu. Kunci yang Masjid Sayyidina Umar tu. Jadi maknanya dilihat di situ muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Kristian di Palestin ada sebahagiannya dia okey dengan Islam, tak ada masalah. Dia okey, dia boleh orang kata hidup bersama, boleh bekerjasama. Sebab apa? Sebab mereka berpegang kepada perjanjian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab masa Sayyidina Umar datang Palestin, kalau kita pergi Masjid Sayyidina Umar tu, dekat Masjid Sayyidina Umar tu ada satu macam batu bersurat macam batu bertulis, di situ ialah tentang perjanjian Umar. Tertulis dekat batu bersurat itu, tertulisnya perjanjian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab pada masa itu Sayyidina Umar sebagai pemerintah, pemerintah dah berjaya menjatuhkan Presiden Rom. Jadi dalam perjanjian itu Sayyidina Umar memberi ruang dekat kawasan itu untuk tempat Kristian. Kawasan yang kita sebut tadi kat gereja semua itulah. Di situlah tempat Kristian. Sayyidina Umar kata orang Kristian boleh berniaga situ, boleh nak hidup situ, boleh pilih. Boleh nak bekerja, nak berkeluarga, macam mana pun boleh, tak ada masalah. Ini tempat Kristian, dibolehkan. Yang kata Sayyidina Umar yang tak boleh siapa? Yang tak boleh orang Yahudi. Yahudi Sayyidina Umar tak bagi. Sebab Yahudi jahat sangat ni, pelik sangat ni. Jadi Yahudi Sayyidina Umar tak bagi datang situ. Yang dibenarkannya Kristian saja. Kalau mereka nak duduk situ, duduklah, kata Sayyidina Umar. Mereka nak berkeluarga, berkeluargalah. Mereka nak berniagalah, dibolehkan, kata Sayyidina Umar. Ini perjanjian Umar Al-Khattab. Satu perjanjian yang terkenal. Dan perjanjian ini kalau kita tengok dekat batu bersurat tu, disign. Siapa sign? Yang pertama Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang kedua Khalid Al-Walid. Yang ketiga Amr bin Al-As. Yang keempat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ridwanullah alaihim ajma'in. 4 orang sahabat agung ni yang sign. Pergi tengok sign tu, tengok sign para sahabat tu. Tengok sign mereka ni hebat. Mereka sign perjanjian itu yang menyatakan kebenaran untuk orang Kristian duduk di situ. Ni nak kata Islam, agama yang mendamaikan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi pasal pada Kristian yang sampai hari ni mereka berpegang pada perjanjian itu. Pasal itu mereka boleh hidup di situ dan mereka boleh jaga Masjid Sayyidina Umar tu. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Jadi mungkinlah ada ulama kata bila saja turun Nabi Isa dekat situ nanti,
maka mudah Nabi Isa mengislamkan mereka. Tu. Jadi mereka akan patahkan salib, akan buang salib dan akan ikut agama Islam, akan ikut agama Allah Subhanahu wa taala. Tu ceritanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Baik, jadi mana kembali balik pada kitab kita ni. Jadi mereka dia sembah Nabi Isa. Dan katanya lagi, dan Uzair. Tu ada pula manusia dok sembah Uzair. Uzair ni siapa? Seorang Nabi Allah. Seorang Nabi Allah yang bernama Uzair. Siapa yang menyembah Uzair ni? Siapa tahu? Siapakah golongan manusia yang menyembah Nabi Uzair? Cuba siapa tahu? Golongan tak tahu Ustaz, tapi kisah yang dia dimatikan dan dihidupkan semula dia lah kan? Ya. Masya-Allah. Okey, ceritanya kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Mana ayatnya? Sabarnya. Lupa pula ayat ni. Surah Al-Baqarah. Uzair ni zaman Nabi mana Ustaz? Tadi kita cerita. Baik, sekejap Surah Al-Baqarah ayat 259. Surah Al-Baqarah ayat 259 ada ayat sikit pasal Nabi Uzair. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'am thumma ba'athah. Ayat 259. Ayat surah Al-Baqarah 259. Ila akhir ayat ni Allah jelaskan pasal tentang seorang laki-laki duk melawat ni, duk ziarah satu kawasan. Dia duk berjalan kan, duk berjalan jauh lah. Duk berjalan jauh dengan dia punya keldai dia. Dengan keldai dia, orang kata keldai dia kira kenderaan lah. Ada bekalan semua cukup kan. Duk berjalan jauh, duk musafir. Sampailah satu kawasan. Bila sampai satu kawasan ni, dia dapati kawasan ni, negeri itu, telah pun hancur binasa. Maka dia pelik sangat lah. Dia pelik pasal apa? Pasal yang ditahu kawasan ni, negeri ni dulu, satu negeri yang maju. Negeri yang maju, negeri yang hebat, yang bertamadun tinggi, hebatlah. Tapi dia terkejut besar. Bila dia sampai-sampai, dia dapati negeri tersebut dah hancur binasa. Bila dia tengok dah hancur macam tu, dia rasa macam teruk sangat dah ni tempat ni. Elok-elok hidup okey dulu, dah hancur teruk macam ni. Maka bila dia tengok macam tu, dah tengok hancur macam tu, maka dia tertanya-tanya lah, dia kata, boleh ke Allah hidupkan balik negeri yang dah mati macam ni? Tu. Boleh ke tidak ni? Dia duk fikir macam tu. Boleh ke tidak Allah Ta'ala boleh hidupkan balik negeri yang dah hancur, teruk habis ni, mati habis ni? Boleh ke tidak? Dia tertanya-tanya macam itu. Bila dia tertanya-tanya macam itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jadi Allah Ta'ala pun matikan dia selama 100 tahun. Mi'ata 'am. Allah matikan dia. Fa'amatahu Allah mi'ata 'am. Maka Allah matikannya selama 100 tahun. 100 tahun. Lepas 100 tahun, summa ba'asah. Kemudian kami bangkitkan dia balik. Itu dia. Baik. Itu cerita ulama tafsir bersepakat laki-laki tersebut ialah Nabi Uzair. Baik. Rujuklah surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat yang ke-30. Surah At-Taubah ayat yang ke-30. Okey, rujuk surah At-Taubah ayat yang ke-30. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah.
Baik. Surah At-Taubah ayat 30. Apa maksudnya? Dan berkata orang Yahudi. Orang Yahudi kata Uzair. Uzair. Uzair, Nabi Uzair tadi ialah anak Allah. Maknanya muslimin dan muslimat yang yang menyembah Nabi Uzair itu ialah orang Yahudi. Orang Yahudi kata Uzair ibnullah. Mereka kata Uzair itu anak Allah. Yang si Yahudi, yang Nasara kata Al-Masih ibnullah. Orang Nasara kata Masih ibnullah. Orang Nasara kata Nabi Isa anak Allah. Adapun orang Yahudi kata Nabi Uzair anak Allah. Jadi pasal apa mereka duk kata Nabi Uzair ni anak Allah pula? Oh, pelik sangat popok ni. Pasal apa? Dia ada kaitan dengan cerita tadi surah Al-Baqarah. Ada kaitan. Ya Allah matikan Nabi Uzair selama 100 tahun tu. Ada kaitan. Yang sampai Yahudi kata Nabi Uzair ni anak Allah ni, ada kaitan. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa kaitannya? Ceritanya macam ni. Once upon a time. Satu hari. Baik, jadi muslimin dan sebab ceritanya macam ni. Macam ni ceritanya. Bila saja dimatikan 100 tahun. Okey. Macam ni. Saya mulakan cerita macam ni. Dia sampai dekat negeri tadi hancur. Okey. Ulama tafsir kata, siapakah yang menghancurkan negeri tu? Ulama kata negeri yang didatang tu, yang disampai tu, yang hancur lebur tu, ialah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ini ulama tafsir kata. Okey, jadi siapa yang menghancurkan negeri itu? Yang menghancurkan negeri itu, kata ulama, ialah satu raja yang bernama Raja Bukhtanasar. Bukhtanasar. Raja Bukhtanasar. Para muslimin dan muslimat, siapa Raja Bukhtanasar ni? Saya dah sebut dulu, ingat balik tak? Siapa ingat? Saya pernah hurai sikit pasal Raja Bukhtanasar ni, siapa ingat? Saya belum masuk kuliah Ustaz kot. Tak ingat, tak tahu. Itu alasan tu. Okey, baik. Raja Bukhtanasar ni siapa? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, tu ambil tepat lah tu. Nabi kata apa? Nabi kata, malakun fil arba'ah. Raja di dunia ada 4 orang. Raja dekat dunia ada 4 orang. Raja dunia ni maknanya mereka merintah dunia. Ini hadis ni saya dah baca dah dulu, ingat balik. Nabi kata Ustaz dah beritahu sebelum ni. Ya, raja dekat dunia ni ada 4 orang kan. 2 yang taat, 2 yang derhaka. Yang taat 2, iaitu Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Itu 2. Yang kedua, raja yang memerintah dunia tapi derhaka pada Allah. Iaitu yang pertama Raja An-Numrus bin Kanaan bin Sam bin Nuh. Yang kedua ialah Raja Bukhtanasar. Bukhtanasar ni satu raja dari Bani Israel. Bani Israel. Dia memerintah dunia. Dia kata, ada yang kata di Babylon lah dia punya pemerintahan, di Iraq sebagainya lah. Jadi muslimin dan muslimat nak kata kejahatan dia suka mencetuskan peperangan, menghancurkan tamadun. Macam tadi, pergi Baitul Maqdis, dihancurkan Baitul Maqdis. Dan kejahatan dia yang paling jahat apa dia? Dia membunuh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ni kejahatan dia yang paling dahsyat. Bukhtanasar ni, dia membunuh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kita dah baca ayat Quran yang Allah kata yang mana orang Bani Israel bunuh Nabi dan Rasul, berlaku di zaman dia lah. Berlaku zaman dia. Sampai setiap hari dibunuh ni Nabi dan Rasul. Dia mengarahkan tenteranya pergi sampai ke pelosok dunia, satu dunia, cari Nabi dan Rasul. Jumpa Nabi dan Rasul, bunuh. Sampai mengikut dalam kitab tafsir Ibn Katsir kata, dia pernah bunuh muslimin dan muslimat, dia pernah bunuh Nabi dan Rasul dalam masa sehari saja seramai 300 orang. Tu punya jahat dia. Ni sebab Nabi ramai, Nabi ratus ribu. Nabi ratus ribu muslimin dan muslimat. Jadi mereka, dia bukan hanya sekadar membunuh Nabi dan Rasul,
tapi dia juga membunuh setiap orang yang menghafal kitab Taurat. Mana ulama-ulama Bani Israel yang menghafal kitab Taurat juga dibunuh oleh Bukhtanasar. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat pada masa itu habis para nabi, rasul, habis yang kata ulama-ulama Bani Israel yang menghafal kitab Taurat. Yang menyebabkan dunia pada masa itu tidak ada orang yang hafal kitab Taurat, yang kenal Taurat, tak ada. Tak ada seorang kecuali Nabi Uzair tadi. Pasal apa? Pasal Nabi Uzair tadi terselamat daripada Bukhtanasar disebabkan dia dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Tu. Jadi selama 100 tahun tu, masa tu peristiwa tu berlaku. Pembunuhan Nabi dan Rasul. Maka Nabi Uzair selamat. Dia terselamat. Pasal Allah matikan dia 100 tahun. Jadi pasal itu bila dia dah 100 tahun dia bangun daripada mati dia, maka dialah satu-satunya Nabi dan orang yang menghafal kitab Taurat. Tu dia. Pasal itu Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Na'udzubillah. Inilah benda yang tak betul. Kita berkeyakinan Nabi Uzair inilah Nabi. Dia bukan macam tu sampai tahap anak Tuhan. Tak betul. Nabi Uzair adalah Nabi Allah. Ini keyakinan kita, akidah kita. Tu. Jadi ada yang tanya macam mana mati raja tu. Mengikut riwayatnya raja tu mati disebabkan nyamuk. Kena penyakit dari nyamuk. Dia macam Namrud juga. Namrud, nyamuk masuk dalam kepala kan. Yang ni Raja Bukhtanasar ni dia mati disebabkan nyamuk. Penyakit dari nyamuk. Tak tahu lah. Mungkin apa orang kata apa demam denggi ke apa, Wallahualam dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu ceritanya. Uzza tu lain. Itu lain. Itu cerita lain tu. Itu berhala lain. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka itu di antaralah yang kata orang Yahudi telah mengangkat Uzair sebagai Tuhan, anak Tuhan. Padahal Uzair itu hanyalah Nabi Allah, hamba Allah yang merangkap Nabi Allah. Jadi pasal itu muslimin dan muslimat, maka mereka ni bila mereka buat macam itu, mereka wajib, ulama kitab kita dia kata wajib mendapat kemurkaan Allah dan sesaan daripada Allah Ta'ala. Itu dah kepala gatal dah. Dah kena berhenti lah. Dah kena berhenti pasal lepas ni ada kuliah lagi. Cukuplah sekadar itu. Kita pun jaga suara juga. Suara ni pun serak-serak basah macam artis. Jadi kena ni lah. Kena berhenti sat lah. Lapar pun lapar juga. Betul juga tu. Baik, okey. Jika ada persoalan, dipersilakan. Ustaz, satu je minta maaf Ustaz. Ya, mudah-mudahan serak-serak tu berpahala. Ni raja yang jahat sangat tu, dia tak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam mana? Baik, jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dia disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran Yang pertama ayat tadi. Ayat tadi surah Al-Baqarah tadi itu, ayat tadi 100 Ayat 259. Ayat 259 tu sebab ulama kata pada ayat khawiyatun ala urusya. Ayat tu menyatakan dia dihancurkan oleh seseorang. Jadi ulama kata seseorang itu ialah Bukhtanasar. Maka cara tak langsung cerita dia Allah sebut tapi nama Allah tak sebut. Itu yang pertama. Yang kedua dan surah Al-Isra. Surah Al-Isra, jap tengok ayat di situ. Surah Al-Isra ni juzuk 15. Surah Al-Isra Surah Al-Isra juzuk 15. Dan pada ayat yang ayat yang keempat. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ard marrataini. Tu dia. Allah jelaskan pada ayat ni tentang Bani Israel Bani Israel yang dihancurkan, muka bumi dihancurkan sebanyak 2 kali. Tengok ayat, dan kami beritakan terhadap Bani Israel, kamu pasti buat kerosakan di bumi ni 2 kali. Mereka buat kerosakan sebanyak 2 kali. 2 kali itu maksudnya siapa buat kerosakan itu ialah Bukhtanasar. Kita sebut tadi dia dari Bani Israel. Jadi itulah. Jadi ulama tafsir kata tak sebut nama dia
tapi cerita jahat dia disebut oleh Allah di dalam Quran pada surah Al-Baqarah tadi dan surah Al-Isra ini. Baik, itu dia. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan? Silakan any kalau ada lagi soalan. Kalau tak ada, kita tutup. Ustaz pun ada kuliah lain. Ustaz pun nak makan. Nak sarapan. Ustaz punya kuliah pukul apa, Ustaz? 9.30. 9.30. Okey, ada masa setengah jam lagi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya. Nabi Uzair tu masa dia matikan, lepas tu dia orang letak kat dia kat mana Ustaz? Dia dekat situ. Kalau kita baca ayat tadi, surah Al-Baqarah tu, dia dekat situ, tak berubah. Tak berubah. Sekejap. Buka balik ayat tadi. Ayat tu tak, Allah kata dia tak berubah. Dia tak berubah. Dia stay dekat situ selama 100 tahun. Itu nak kata kekuasaan Allah. Dia stay situ selama 100 tahun. Yang Allah kata. Allah sebut dalam ayat tu antaranya qala bal labitha mi'ata am fanzur ila ta'amika wa syarabika. Ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma ila akhir. Ayat ni kata Allah suruh dia tengok. Dia tengok apa dia makanan yang dibawa dan minuman yang dibawa yang tak disentuh kata Allah. Mana tak berubah, dia tak berubah. Dekat situ. Dia mati dekat situ, termasuk makanan yang dibawa tu, kenderaan kedai tu yang dibawa tu semua dekat situ. Allah suruh tengok makanan kau bawa tu, minuman kau bawa tu dekat situ, tak disentuh. Dan Allah kata wanzur, dan tengok pula kepada kedai kau tu, kedai kau dah tinggal tulang habis. Hancur. Tu dia, hancur habis. Tapi kedai tu kata Allah dihidupkan balik. Macam mana Allah bagi daging dia, urat dia, kulit semua. Ayat ni Allah sebut. Mana kat situ dia mati, kat situ juga tak berubah. Wallahu a'lam. Ustaz minta Ustaz typekan nama raja tu Ustaz kat chat room. Saya nak Raja? Raja yang jahat tu, nama dia. Bukhtanasar. Alamak, eja je. Saya nak cari nanti tak jumpa kalau salah eja. Tolong je Ustaz. Dia kalau ikut bahasa Latin dipanggil Nekebendizar. Masya Allah, lagi tak jumpa lah jawabnya. Nekebendizar ni adalah dalam, boleh tengok kot. Ustaz, terima kasih banyak. Kalau tak saya B-U-K-H Ustaz. Puan. B-U-K-H. Bukhtanasar. B-U-K-H-T-A-N-A-S-A-R. Bukhtanasar. Kalau tak silap saya. Bukhtanasar. Ni kalau Jawi, sor tu swat ya Ustaz? S tu? Swat. Okey, baik. Mana? Dah ada tak saya bagi ni? Ada keluar tak? Ada, dapat dah. Ada. Ya. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama. Ustaz yang raja yang jahat seorang lagi tu nama dia apa? Lupalah. Tak sempat tulis. Seorang lagi. An-Numrus bin Kan'an bin Sam bin Nuh. An-Numrus bin Kan'an bin Sam bin Nuh. Kan'an bin Sam. Anak-anak Nabi Nuh. Sam bin Nuh. Ni keturunan Nabi Nuh kan? Sebut Sam tu saya teringat. Ustaz, Am-Numrus ni ada disebut juga dalam Al-Quran? Ya. Tahu tak siapa? Tahu tak siapa dia? Siapa? Raja Namrud. Raja Namrud. Masya Allah. Okey, baik-baik. Kau Raja Namrud, biasalah. Raja Namrud. Banyak. Nama dan IC dia An-Numrus. Nama IC. Baru tahu nama IC Namrud dah. Itulah dia. Itu nama betul dia. Baik. Okey. Okey, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. InsyaAllah. Saya nak tanya satu lah. Nak tanya sikit. Minta maaf. Saya nak tanya sikit. Minta maaf. Itu ada kata nak bagi buku dekat saya kan? Ya, Ustaz dah terima ke? Setakat ni tak sampai lagi. Okey, Ustaz tengok dalam minggu ni insya-Allah sebab baru berjalan.
Oh ya ke, okey okey okey. Sebab dia tunggu buku yang Batutah tu baru confirm minggu lepas. Yalah. Okey okey. Satu, lepas tu ada lagi satu sebabnya lebihan daripada infak kita orang beli alat tulis dengan Ustaz belajar, insyaAllah. Tapi sampai berperingkat Ustaz, insyaAllah. Terima kasih banyak. Maaf lambat. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair, insyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, ditutup lah kot. Okay, tak dapat lagi, kita tutup lah kuliah. Ya, Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita dapat banyak pengetahuan hari ini dan mengambil ibrah daripada tafsir hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita, istiqamah dengan majlis ilmu. Izinkan saya buat bahan kuliah Ustaz. Ya, boleh sila. 5.15 petang kuliah asar bersama dengan Ustaz pilihan, 8 malam bersama dengan kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdullah bin Tudah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan 9.15 malam kuliah isyak bersama dengan Al-Fadhilah Ustazah Afzan. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surat As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan walhamdulillah rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.